Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menyuruh pengundi Sabah supaya jangan mengundi untuk pembelot, pengkhianat ataupun katak yang melompat parti. Dan dikatakan Tun Dr. Mahathir juga akan turun ke Sabah untuk berkempen. Mungkin bagus sebab ramai orang Sabah benci Mahathir. Dan mereka tidak lupa apa yang Mahathir telah buat kepada Sabah. Merosakkan Sabah. Sampai hari ini, Sabah belum lagi dapat recover dari kerosakan yang disebabkan oleh Mahathir. Banyak cerita tentang penglibatan Mahathir dan budak-budak Mahathir di dalam menjatuhkan kerajaan PBBS dan sebagainya. Dan masalah pendatang ataupun imigran hari ini, dan masalah jenayah, masalah dadah, semua disebabkan oleh Mahathir. Dan orang Sabah sampai hari ini mengeluh bila memikirkan tentang kerosakan yang telah dibawa oleh Mahathir. Jadi bagus kalau dia turun kempen, mungkin orang Sabah lagi tidak akan undi untuk warisan. Anyhow, yang penting ialah kenyataan Mahathir bahawasanya orang yang lompat parti ini kita tak boleh undi, tak boleh sokong. Itu salah. Yang sebenarnya lompat parti ini bukan masalah. Tidak menjadi hal. Yang lebih penting ialah lari dari perjuangan. Lari daripada dasar perjuangan parti. Misalan, kalau kita menyokong sesuatu parti itu oleh kerana perjuangan dia ataupun kerana dasar dia, dan sekiralah parti itu sudah ubah hala tuju ataupun menukar dasar ataupun perjuangan, maka wajib kita tinggalkan parti itu. Mahathir sendiri, berapa kali beliau telah meninggalkan UMNO, balik, tinggal, balik. Dan setiap kali dia tidak setuju dengan dasar parti ataupun perjuangan parti, maka Mahathir telah meninggalkan. Syarif Samad telah meninggalkan UMNO. Apabila Mahathir membawa UMNO ke hala tuju yang Syarif Samad tidak boleh setuju. Dan dia balik ke UMNO apabila UMNO sudah dipulih. Jadi, Sir Winston Churchill, Perdana Menteri England misalnya, biasa tinggalkan parti, tukar parti kerana dia tidak setuju dengan hala tuju ataupun dasar ataupun perjuangan parti. That is normal. Kita ambil Parti Amanah misalnya. Perjuangan mereka ialah Anwar Ibrahim. Mereka akan ikut Anwar ke mana-mana Anwar pergi. Dan apabila PAS tidak setuju Dr. Wan Azizah menjadi Menteri Besar Selangor, isteri Anwar menjadi Menteri Besar Selangor, maka mereka tinggalkan PAS. Sebab hala tuju mereka, perjuangan mereka ialah Anwar. Dan sekira PAS tidak menyokong Anwar atau tidak menyokong Anwar atau isteri dia menjadi menjadi Menteri Besar Selangor, maka mereka akan tinggalkan PAS dan akan buka parti baru, Parti Amanah, yang ditaja oleh Anwar dan juga DAP, dan financing kewangan mereka pun datang dari Anwar dan DAP. Sebab perjuangan pemimpin-pemimpin dan penyokong Parti Amanah ialah semata-mata Anwar, PKR dan DAP. Jadi tak salahlah kalau pemimpin Amanah tu tinggalkan PAS apabila PAS ni sudah tidak menyokong Anwar. Jadi dia orang ni yang sebenarnya bukan ini penyokong PAS, mereka ialah Anwaristas. Dan Anwaristas ni ialah golongan
pemimpin-pemimpin politik rakyat Malaysia yang terpengaruh dengan Anwar dan taat kepada Anwar. Jadi hala tuju mereka ialah Anwar dan mereka tidak lari dari perjuangan mereka. Mereka tinggalkan parti tapi tidak tinggalkan perjuangan. Mereka ikut dan taat kepada perjuangan dan masuk parti baru kerana nak mendukung perjuangan mereka, iaitu Anwar Ibrahim. Itu saja. Jadi kalau kita tinggalkan PAS, tinggalkan UMNO, tinggalkan apa parti sekalipun, sekira parti itu sudah keluar dari landasan ataupun ubah hala tuju ataupun sudah meninggalkan perjuangan, itu perkara biasa. Itu bukan kita ni kata ataupun boleh dianggap sebagai traitor, pengkhianat. Kita taat. Hanya kita taat kepada perjuangan dan hala tuju kita tidak berubah, tapi kita tidak taat kepada parti apabila parti melakukan kesalahan. Itu saja. Jadi orang Sabah banyak tukar parti. In fact, Sabah boleh katakan yang banyak sekali orang tukar parti. Mula-mula Yusno, bila Yusno lari dari perjuangan mereka, bila mereka keluar landasan, maka pemimpin-pemimpin penyokong Yusno tu pun bertukar kepada Berjaya, dan apabila Berjaya pun nampak sudah korup, sudah tak betul jalan, mereka pun tukar kepada PBS dan sebagainya. So this is normal lah. Bukan saja Sabah politics tapi mana-mana sekalipun. Dan kalau kita lihat kepada misalan, saya ambil contoh saya lah, diri saya. Kita taat kepada PAS dan kita sudah taat kepada PAS tahun 70-an lagi. Ini bukan perkara baru. Kita duk cerita ni 40 tahun lebih kita taat kepada PAS. Apabila Tok Guru Abdul Hadi Awang mula-mula balik dari Mesir, dan beliau mula make his name atau dikenali di Terengganu, maka kita orang pun ramai sudah menjadi pengikut Abdul Hadi Awang. Kita ikut Abdul Hadi Awang bukan sangat kerana PAS, tapi kerana perjuangan beliau. Dan because PAS masa tu pun bukan semua boleh dianggap sebagai ulama. Ada juga calon PAS di dalam pilihan raya misalnya, beliau minum bir, bekas askar dan sebagainya. Jadi bukanlah kata semua orang PAS ni ulama dan balik Mesir atau balik Madinah. Ada juga yang orang biasa macam kita juga. Tapi apabila kita sudah kenali dengan Tok Guru Hadi Awang, maka semasa tu jangan lupa Anwar Ibrahim pun semasa tu dikenali di ABIM. Jadi Tok Guru Abdul Hadi dan juga Anwar Ibrahim, kedua-duanya boleh dianggap sebagai tokoh Islam. Dan Anwar di dalam ABIM, Hadi di dalam PAS. Jadi kedua-dua kita sokong. Tapi dan banyak program di Terengganu yang dianjur oleh PAS dan dihadiri oleh Anwar. Jadi PAS yang menganjur program tu, Anwar hadir untuk ceramah. Jadi kita hadir di dalam upacara tersebut, dalam program tersebut, di mana PAS menjadi penganjur dan Anwar menjadi penceramah. Joint venture di antara PAS dan ABIM. Jadi Anwar pun kita sokong, Hadi pun kita sokong, PAS pun kita sokong, ABIM pun kita sokong. Tapi apabila Anwar sudah lari daripada perjuangan dan masuk UMNO tahun 82, maka kita tinggalkan Anwar. Kita tinggalkan Anwar tahun 82 kerana dia meninggalkan perjuangan, dan kita kekal dengan PAS sebab PAS ni taat kepada perjuangan. Jadi bukan kita belot, bukan kita ni mengkhianati Anwar. Kita anggap sebagai Anwar sudah tukar hala tuju. So good luck to him lah. Tidak semesti kita ikut Anwar sebab kita tidak
terpengaruh dengan Anwar. Kita hanya setuju dengan perjuangan dia semasa itu, tahun 70-an. Dan apabila PAS tahun 98, ya, apabila PAS menyokong Anwar, iaitu 98 apabila Anwar dibuang dari UMNO dan selepas itu dipenjara, dan apabila PAS menyokong Anwar, maka kita juga menyokong Anwar. Walaupun tahun 82 kita sudah tinggalkan Anwar, tahun 98 apabila arwah Ustaz Fadil Noor telah pergi ke rumah Anwar, dan Ustaz Fadil Noor telah bagi tahu yang PAS boleh menyokong Anwar, maka kita juga menyokong Anwar. Atas dasar parti sudah menyokong beliau dan kita bersatu bersama di dalam perjuangan menentang Mahathir. Itu saja. Perjuangan kita menentang Mahathir. Dan PAS juga menentang Mahathir, Anwar menentang Mahathir. Bila PAS sokong Anwar, kita juga sokong Anwar. Itu dasar kita, pendirian kita, dan boleh dikatakan prinsip perjuangan kita. Jadi kita taat kepada perjuangan, taat kepada hala tuju, tapi kita boleh ubah loyalty kepada parti. Jadi kita pun sokonglah parti PKR, semasa tu Parti Keadilan Nasional, kemudian jadi Parti Keadilan Rakyat, dan kita sokong PKR semata-mata kerana mereka berkawan dengan PAS. Sekarang PKR sudah mengkhianati PAS. PKR menderhaka dengan PAS, walaupun PAS telah berjasa banyak kepada Anwar, keluarga Anwar, parti Anwar. Tapi PKR hari ini pilih DAP. Perjuangan DAP dan bukan perjuangan PAS. Maka oleh kerana PKR dan Anwar memilih DAP dan tidak lagi nak bersama PAS, maka kita pun tidak lagi sokong Anwar, tidak lagi sokong PKR. Itu pilihan dia, pilihan kita. Kalau mereka masih taat kepada perjuangan, maka kita berkawan. Kalau mereka tidak lagi taat kepada perjuangan, maka kita tidak lagi berkawan. That's all. Dan hari ini, perkembangan terbaru. PAS berkawan dengan UMNO, maka kita juga berkawan dengan UMNO. Kita sokong UMNO. Tapi mungkinlah, tak tahu nak kata, tapi sekira kalau PAS ni declare war dengan UMNO, ataupun UMNO declare war dengan PAS, maka mungkin kita tidak lagi bersama UMNO. Tapi tengok dululah, bila perkara itu berlaku, kita akan tahu. Dan sekiranya PAS dan juga UMNO yang sudah menjadi kawan kita, sekira PAS dan UMNO berkawan dengan Parti Pribumi Bersatu, PBBM, maka kita pun boleh sokong PBBM, kita pun boleh menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. So hari ini, Muhyiddin is our Prime Minister because PAS and UMNO menyokong beliau menjadi Prime Minister. Tapi kalau, ya mungkin kalau UMNO dan PAS berpisah dengan PBBM, maka kita pun kemungkinan besar akan juga berpisah. Tapi setakat ini, perkembangan terkini, the current situation is PAS, UMNO dan PBBM bersatu di dalam Perikatan Nasional, dan Ustaz Abdul Hadi Awang telah mengeluarkan kenyataan semalam di dalam interview, maka UMNO, PAS dan PBBM tidak boleh dipisahkan. Itulah message dari Tok Guru Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, iaitu PAS, UMNO dan PBBM tidak boleh dipisahkan. Irama dan lagu tidak boleh berpisah, kata arwah P. Ramlee. Maka hari ini saya juga menjadi penyokong Muhyiddin, penyokong PBBM, kerana inilah dasar parti kita, dan oleh kerana perjuangan kita ialah mendokongkan ataupun mengangkat perjuangan PAS, maka kalau itu perjuangan PAS, dan kalau perjuangan itu demi untuk kebaikan orang Melayu
dan orang Islam, maka itulah menjadi pegangan kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengundi orang Sabah.